dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, dan haruman baginda, dia berkata, aku menghafal dari Rasulullah, sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Nak slide macam hadis ni dia tekankan perkataan ni lah, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Maksudnya apa benda yang macam meragukan kita, kita kena tinggalkan lah. Kita kena tinggalkan lah, maksudnya benda yang meragukan kita tu, benda yang kita rasa macam benda tu bila kita buat macam ragu-ragu betul ke tak, jadi kita kena tinggalkan lah benda tu. Dan bila keraguan tu dia bertentangan dengan keyakinan, kita kena pilih keyakinan tu dulu daripada keraguan tu lah. Nak slide seterusnya. Kalau macam hadis ni dia tekankan perkataan warok tu lah. Warok ni maksud dia dari segi definisi dia ialah jaga maruah diri dari terjatuh kepada yang haram. Maksudnya kita tahu adik yang kita ni wajib untuk tinggalkan perkara yang dilarang dan berusahalah untuk meninggalkan perkara yang syubhat tu. Dan kita boleh bagi jugalah contoh kisah sahabat. Satu kisah Abu Bakar yang bila dia makan sesuatu yang syubhat tu, bila dia tahu benda tu benda syubhat, macam muntahkan balik lah apa yang dia makan tu. Dan kisah yang kedua ialah kisah Umar Al-Khattab, iaitu dalam pembagian harta kepada orang-orang muhajirin dan anaknya sendiri. Kalau macam kisah ni, Umar Al-Khattab tu dia tidak mengambil kain lebih lah dari orang lain walaupun kain tu cukup untuk diri dia. Maksudnya kalau macam ikutkan kan, kalau kita ambil benda yang bukan milik kita tu kan macam meragukan juga kan, walaupun benda tu memang cukup, tapi tak boleh lah kan, sebab mungkin harta, sebab pembahagian harta tu mungkin untuk orang lain ke apa ke, yang itulah daripada kisah Umar tu. Nak slide seterusnya. Kalau macam dari segi fiqh dakwi dan tarbawi ni, ada 4 lah semuanya. Satu, dia berhati-hati adalah salah satu sifat mukmin. Maknanya kita kena sentiasa cakna dan prihatin lah pada sesuatu benda. Bila kita buat sesuatu tu, kita kena tahulah macam benda tu okey ke tak. Maksudnya benda tu macam syubhah ke tak. Kita kena tahulah benda apa yang kita nak buat tu. Dan dalam poin ni dia tekankan perkataan takwa. Takwa ni dia takwa dan kewarokan lah. Takwa dan kewarokan ni dia akan datang dengan berhati-hati. Dengan berhati-hati bila kita melakukan sesuatu amal tu lah. Sehingga tidak jatuh kepada maksiat. Maksudnya takwa ni dia diibaratkan kalau kita berjalan di atas duri tu lah. Mesti kita berjalan dengan berhati-hati. Macam tu jugalah kita kena berhati-hati dalam sesuatu perkara. Maksudnya dalam poin ni kita kena sensitif lah bila kita melakukan sesuatu tu. Kita tak boleh lah macam buat je benda tu. Sedangkan kita tak tahu lagi apa yang kita buat tu boleh ke tak. Maksudnya macam tu lah untuk poin yang satu ni. Kalau poin yang kedua tu, da'i perlu menjauhi sesuatu yang meragukan walaupun perkara tersebut dibolehkan. Kalau macam untuk poin ni, kadang-kadang sesuatu benda tu dia boleh buat, tapi dia bagi efek lah pada Islam tu. Jadi kita kena tahulah benda tu, benda yang kita buat tu menjejaskan imej Islam ke tak. Kalau macam untuk poin yang kedua ni, benda tu dia tak haram, tapi dia kadang-kadang dia boleh menjatuhkan imej Islam tu lah. Contoh lah kan, contoh dia satu, bila kita main game. Main game ni boleh je kalau nak main game. Tapi bila kita main pagi, lepas tu macam bila kita main game tu, adik tu madun kita nampak
nampak yang kita main game kan. Jadi macam dia boleh fikirlah, kakak ni main game. Jadi dia pun boleh main game. Sedangkan kalau macam kita main game tak macam apa ni, kata tak leka ke apa semua ke, tak membazir masa tu, satu kita dia berdasarkan niat lah kalau macam untuk main game ni. Jadi tapi bila adik tu dia tengok, dia macam fikir, kakak ni boleh je main game. So macam boleh je lah kan. Tapi dia tak tahu kita main tu sekejap ke apa semualah. Dan kalau macam contoh lain juga, pasal macam makanan lah. Kan sekarang ni kan banyak makan Awak Asif yang nak viral mencelah. semua tu kan. Awak boleh Ya. mencelah ke? Boleh Kak, boleh. Asif nak tanya, maksud awak maksudnya kakak tu boleh je lah main game. Maksudnya kita boleh lah main game macam tu. Dia Kalau adik tu pastinya tak tengok. macam kalau ikutkan kalau kita tengok jugalah atas niat lah kita main game tu sebab apa lah. Kalau macam just macam nak, kalau setahu saya lah kan, macam kita nak sebagai apa ni, release tension ke apa semua ke. Tapi sepatutnya game tu tak boleh sebenarnya. Setelah. Tapi So kalau tengok kita niat tu. nak release tension, kita boleh lah main game macam tu. Main game. Tapi bukannya main game. Tengoklah main game tu, main game apa. Macam tu lah. Dia bukannya macam main game yang apa ni, bukan main game macam apa ni, yang Mobile Legends apa semua tu, yang macam game yang untuk biasa je lah maksudnya. Ini salah Kak. Okay, tak apa. Awak teruskan dulu. Okay, boleh. Kalau macam contoh yang kedua tu, kalau macam contoh yang kedua tu kan saya nak bagi contoh, saya boleh bagi contoh dekat adik. Kalau macam kita makan kalau kita makan makanan yang viral, sekarang kan banyak makan makanan yang viral kan, dan mahal lah maksudnya. Kita mungkin macam kalau niat kakak-kakak tu makan tu, dia ada niat tersendiri lah kan. Mungkin dia nak makan tu sebab dia nak santuni family dia ke apa semua ke. Tapi bila macam dia dia post dekat media sosial ke apa tu, adik macam nampak ke macam boleh macam membuatkan adik tu kakak boleh makan. Sedangkan benda tu kita tengok jugalah niat sama juga macam kita tadi. Kalau macam salah Kak betulkan lah. Saya bagi contoh je lah. Kalau macam untuk poin yang kedua tu lah. Kalau macam poin yang ketiga tu, yang maksudnya yang poin kedua tu, kita macam kena berhati-hati lah bila bawa Islam ni kan, supaya kita punya mad'u tu tak keliru. Macam tak keliru bila kita buat benda tu, dia pun macam boleh buat juga. Macam kita kena hati-hati lah dalam pemilihan tu lah. Kalau macam poin yang ketiga tu, segala sesuatu hendaklah dibuat kerana dakwah. Kalau macam poin yang ketiga ni, dia tekankan pasal dakwah tu lah. Maksudnya bila kita nak buat dakwah ni, kita kena tengok lah kesan yang membawa kepada dakwah tu. Maksudnya kalau poin yang ketiga ni, apa-apa yang kita buat tu, macam contohlah kan cara hidup kita, pemakaian kita, apa yang kita pakaian kita apa semua tu, kita kena fikirlah macam kena ke tak dengan macam boleh mempengaruhi tak dakwah kita tu. Daripada segi tu pun kita kena ambil berat jugalah. Kalau macam untuk yang ni, yang segala sesuatu hendaklah dibuatkan dakwah tu. Dan kalau contohlah kan, benda tu pun diboykot oleh orang Islam, dia tak haram. Tapi kita akan tengoklah, kalau kita buat benda tu, akan bagi kesan ke tak? Kalau kita buat benda tu. Dia tak wajib, tapi kalau tak buat, dia akan bagi kesan lah pada dakwah kita tu. Kalau macam poin yang keempat tu, segala yang dibuat jangan bawa kepada pertikaian dan perbahasan. Kalau macam poin yang keempat tu kan, sekarang ni kan kita banyak je benda yang khilaf tu kan. Benda-benda yang khilaf ni kita kena tengok lah. Kalau boleh buat, kita buat. Kalau tak perlu, dia tak perlu pun nak timbulkan perbalahan. Contohnya talqin tu
Tak, orang ramai yang mempertikaikan pasal talqin kan. Sebabnya pendapat talqin tu perkara bid'ah. Sebabnya masa zaman Rasulullah tu dia tak buat benda. Tapi kalau kita tengok talqin tu dia boleh je kalau kita tak buat dan tak apa je kalau kita buat. Sebabnya talqin tu dia boleh nilai jugalah macam mengingatkan kita tentang kematian kan. Jadi tak salah lah kalau kita buat benda tu walaupun kalau ikutkan benda tu macam menambah lah kan. Tak ada pun pada zaman Rasulullah tu. Yang tu je Kak daripada saya. Akan nak tambah dan betulkan ke? Okay, insyaAllah barakallahu fi. Awak nama apa dah awak? Yana Ada nama saya Fatihah. Yana yang tulis sharekan slide. Okay, Fatihah insyaAllah. Apa? Kiranya Antuna dah sebelum ni dah dapat sampai hadis berapa? Dalam usroh ke? Maksudnya ke TOT ni? Kalau TOT kalau dalam usroh dah termasuk, kalau macam usroh saya dah hadis 20 lah. Hadis 20 dah. Okay. Kalau TOT ni hadis 11 ni lah kan? Hadis 11 baru. Okay. Alright. So insyaAllah kan. Macam ni macam kalau kita tengok macam hadis ni, hadis yang pendek je lah kan? Tapi, clear tak suara Kak? Clear, jelas. Clear. Jelas tak sekat-sekat kan? Okay. Okay, so kita tengok insyaAllah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok hadis 11 ni kan, dia kita boleh kata dia berkesinambungan daripada hadis berapa? Hadis berapa? Hadis 6. Hadis 6 cakap pasal apa? Bid'ah tu kot. Hadis 6 cakap pasal bid'ah ke? Halal haram. Perkara syubhah kan? Dia punya kalau pasal hati, pasal apa kita kata, ada yang apa, ada orang kata hadis hati, ada orang kata hadis syubhah kan. Tapi macam kalau kita go through, dia ni kita boleh kata dia apa, berkesinambungan lah daripada hadis 6 tu kan. Which is hadis 6 pun kita tengok lah cakap pasal warak kan. Kalau dalam hadis ni pun bila kita tengok, bila apa Rasulullah kata, bila kita tengok lah based on hadis ni kan. Baginda Rasulullah berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu kan. Tapi macam tadi kan dah Fatihah dah explain juga kan, apa tinggalkan apa yang meragukanmu tu kan. So bila kata tinggalkan apa yang meragukanmu tu kan, kita kena faham lah, ragu-ragu tu kita kata dia adalah perkara yang apa? Kalau ragu-ragu tu kita kata apa dia? Syubhah kan. Which is dia ni adalah kita tengok dia ni kalau kita buat macam kolom ataupun kita buat line, kita boleh kata dia yang duduk yang tengah-tengah kan. Sebab kalau hadis 6 kan cakap pasal bayin kan, benda yang jelas. Jelas tu halal, haram, benda yang jelas, betul tak? Jelas tu halal tu clear, haram tu clear kan. Tapi tengah-tengah dia tu yang kita kata mutasyabihan kita kata syubhah lah kan. Perkara-perkara yang apa, yang tak jelas kan. Yang apa kata, itulah yang tak jelas kan. Okey. Tapi bila kita tengok hadis ni kan, dia katalah macam Rasulullah nak kita ni tinggalkan kan perkara-perkara yang boleh membawa kepada yang tengah-tengah tu, kan, yang tak jelas tu, yang tak clear tu, kan. Okey, so bila kita kata dia perkara yang syubhah kan, perkara yang tengah-tengah kan, macam mana macam
Untuk kalau benda yang jelas, benda yang jelas halal haram senang, betul tak? Sebab kita tahu benda tu memang boleh dan tak boleh kan. Tapi untuk benda yang syubhah ni, apa macam nak kata apa consideration kita kan untuk kita buat ataupun untuk kita tinggalkan. Faham tak? So bila kita cakap benda tu apa consideration kita tu kan, kita kena tengoklah adakah benda yang kita nak buat tu dia pertama dia menjaga kesucian din. Yang pertama kan, dia menjaga kesucian din. Menjaga kesucian agama kan. Yang kedua, adakah dia ni kalau dia dah settle kesucian din yang pertama kan, adakah dia ni menjaga ataupun memelihara kesucian diri. Kan sebab ada perkara yang untuk din dia lepas tapi untuk diri dia tak lepas. Ni akak cakap benda yang syubhah tau, bukan benda yang halal haram. Benda yang halal haram tu memang dah clear dah. Okay, akak bagi contoh kan. Macam awak cakap tadi kan. Macam awak bagi contoh game tadi kan. Kalau kita tengok game tu kan, game tu adalah perkara yang syubhah lah sebab dia tak ada apa. Dia tak ada dalil yang mengatakan dia apa. Dia tak ada dalil yang mengatakan dia haram kan. So dia adalah perkara yang syubhah. Tapi bila kita tengok kan, part yang pertama kan, untuk kita nak consider dia ni kita boleh buat ke tak, adakah dia menjaga kesucian din? Tak kot, tak jaga. Kenapa ada kod? Tak jaga. Kan. So aku macam agak terkejut lah bila awak kata macam apa kita boleh main apa berdasarkan niat contoh awak kata kan macam apa sekadar nak release stress ke apa kan. Tapi benda tu kita tengok adakah dia menjaga dan memelihara kesucian din kan, walaupun adik tak ada kat situ, walaupun adik tak tengok kan. Tapi nak katanya benda tu adalah benda yang kita kata tak ada manfaatnya pada Islam kan. Akak bagi contoh lain lagi kan. Contoh kan kalau pakai tudung corak tahi kan, corak najis kan, adakah benda tu haram? Tak haram. Tak haram, tapi pakai tudung corak apa yang haram? Salib Music. kot. Kan pandai masya-Allah kan. Contoh kalau pakai tudung corak lambang salib kan. Tu dah salah haram kan. Tapi kalau pakai tudung lambang apa corak najis ke corak tahi ke apa kan, dia tu tak haram. Tapi adakah benda tu menjaga kesucian din? Boleh jatuh juga kat akak sebab tahi tu kan kotor kot. Betul kan, sebab dia maksudnya tudung tu diassociatekan dengan syiar Islam yang macam dia mengassociatekan syiar Islam ni dengan benda yang kotor. Faham tak? Memang tak boleh lah kan. So kita tengok dia tak memelihara lah kesucian din tu kan. So kita tengok tak perlulah untuk kita pakai tudung lambang tu, betul tak kan? Sama juga macam kes yang main game tadi kan. Walaupun dia ni tak ada yang mengatakan haram, dalil yang mengatakan haram, tapi dia tak memelihara kesucian din. Kan? Sekejap aku nak bagi contoh apa lagi Okay, kalau kita kata kan, kalau dia dah lepas part din kan, dia dah lepas memelihara kesucian din. Tapi kita kena tengok pula adakah dia lepas memelihara kesucian diri. Contoh kalau kita kata makan Maggi kan. Makan Maggi lepas tak din tu? Kalau makan Maggi lepas tak din? Halal tapi tak toyib kot Tapi kira dia apa kata? Dia lepaslah kesucian din tu sebab dia macam kata dia tak ada benda-benda yang mengharamkan dia tu kan. Tapi adakah dia memelihara kesucian diri pula? Kan? Dia tak maksudnya dia tak mencemarkan din lah akak cakap tu. Tapi dia membawa mudarat kepada diri. Macam tu. Faham tak? So contoh lagi kan.
Dia contohlah adik kita, dia kata, "Akak, nanti sempena saya nak buat part time lah," dia kata. Nak buat part time apa? Saya nak jual bunga untuk apa Valentine's Day contoh kan. Saya nak jual bunga lah kan. Saya nak kerja. Buat part time macam tu ke kan contoh kan. Kita tanya dia kan, adakah benda yang pertama dia tak ada nas yang mengatakan dia adalah haram jual bunga kan. Apa yang salah pada jual bunga? Tapi dia tengok yang pertama, dia mencemarkan din tak? Of course lah kan, sebab dia berkait dengan apa agama kan, Valentine's Day kan. So yang kedua, bukan setakat din kan, bahkan diri jugalah kan. Maksudnya dia merendahkanlah apa kata apa martabat kita ni lah kan sebagai seorang Islam kan. So kita kena tengoklah kan apa-apa saja yang boleh beri efek kepada din ni, dia dia macam sangatlah perlu ditinggalkan kan. Okay, kalau apa benda tu membawa manfaat kepada din, benda tu lah lebih baik diutamakan kan. So macam itulah katakan, kita kalau macam dia macam a bit tricky lah sebab dia kalau kita kata apa apa perkara yang halal and haram ni dia adalah perkara yang jelas tapi dia jadi tricky sebab kita ada banyak banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita ni yang memerlukan kita untuk memilih kan. Sekarang ni kan macam banyaklah isu-isu kan. So kalau untuk kita dan untuk adik apa yang kita kena tahu kan, kita kena tahu kita ada apa borderline lah kan. Borderline tu macam halal, tengah dia syubhah, bawah dia haram kan. So kita ni kalau untuk benda yang haram tu memang tak boleh masuk langsung, dan kita tak boleh apa orang kata tak boleh masuk langsung dan tak boleh go beyond lagi bawah lagi. Faham tak kan? So macam nak katanya borderline kita tu adalah sempadan haram tu lah. Memang tak boleh pergi lagi bawah lah daripada yang haram tu kan. Sebabnya benda tu ada benda yang berdosa kan. Okey, so apa lagi? Tapi kalau hadis 6 tu dia cakap je lah kan untuk nak keluar daripada benda ni kena jaga hati. Sebab tu lah kata yang ni kesinambungan daripada hadis 6 tu. Lepas tu yang part warak tu best lah kan. Tadi bila Fatihah bagi contoh Abu Bakar kan dan kisah Umar juga kan. Okey. Lepas tu apa lagi Sekejap Kak tengok ada kata tinggal tak. Barangkali sesuatu. Apa lagi Kak tertinggal? Ada tak? Ada orang nak tanya apa-apa tak? Akak dekat chat tadi ada soalan rasanya. Ada soalan ni sekejap. Akak boleh tengok tak? Ada yang tanya kalau game Minda kira harus kalau tak main pun dia tak main, dia cuma tanya je lah, dia tak main pun. Kak Hana tanya. Kalau macam game, soalan kalau macam game yang jenis game minda-minda tu kan, boleh main tak? Oh, okey. Kalau game minda-minda tu. Okey, game ni kita tengok juga kan. Macam minda-minda macam mana ni? Mungkin yang macam crossword puzzle tu ke. Oh, betul-betul. Kita kena tengok juga kalau kata game tu, kalau definisi game tu kan luas kan. Ni maksud akak game yang kita macam kita tahu dia adalah perkara yang lara, yang melalaikan dan dia tak memberi manfaat. Bila kita sebut game, dia luas kan. Ada game yang memberi manfaat, ada game tak memberi manfaat. Tapi kalau game yang macam untuk apa kata untuk bagi awak lebih fokus ke kan, game yang macam kan game kan ada game yang macam focusing sekarang kan untuk bagi orang tu fokus. Lepas tu kalau psikologi punya kita tak adalah kita panggil boleh lah kita bagi dia game jugalah kan. Tapi nak katanya perkara tu tak ada masalah lah kan. Sebab dia benda yang harus. Tapi kalau untuk yang akak kata yang macam dia tak ada dalil mengatakan dia haram ke apa kata kalau buat dapat dosa ke. Tapi
adakah dia memberi manfaat? Dia macam 4 manfaat tu lah yang kita sangat kena kena clear. Benda tu. Sebab benda tu tricky. Kan. Banyak macam contoh kan, macam sekarang isu dekat fakulti adik-adik akak kan, UKM ni. Sekarang ni orang dah start trending e-sport. Tahu tak e-sport? Tak tahulah Kak. Apa tu? Dia macam sport kalau kita sukan kan. Macam sukan lah kita tahu sport kan. Tapi yang ni e-sport ni dia macam sukan maya. Macam fakulti adik akak kan FPI, Fakulti Pengajian Islam kan. So dia orang dah start nak membolehkan e-sport yang Mobile Legend tu. Yang tu. So macam benda tu memang kita katakan benda tu memang tak ada cakap haram, tapi kita tengok part yang consideration kita tadi tu kepada din kita, adakah dia memelihara kesucian din kita dan adakah dia memelihara diri kita, benda tu. So macam bila nak baik adik benda ni, hadis ni kena datangkan banyak contoh-contoh yang kena yang relatable lah dengan diri dia orang sekarang kan. Macam contoh kan, macam Bitcoin lah, contoh Bitcoin. Kita kata kalau kita tengok ada ulama yang kata halal, ada yang ulama yang kata haram. Tapi maksudnya bila ada khilaf, maksudnya dia adalah perkara yang kita kata dia syubhah. Faham tak Sebab itulah kalau ulama yang warak ni, dia ulama mesti insya-Allah warak dia akan menjauhi lah benda-benda yang ada khilaf ni. Macam tu. Tapi bila dia tak ada dalil yang mengatakan, tak ada nas yang betul-betul mengatakan dia haram, kita tak boleh nak paksa orang untuk berhenti dan ikut cara kita. Sebab itulah nanti dia akan cakap kat bawah tu kan. Ada yang part dia kata mana perbalahan dan pertikaian masalah fiqh ni. Kan dia telah dibincangkan oleh ulama fiqh sejak berzaman, sepatutnya tak perlu lagi diperpanjangkan. Cukuplah perbezaan pendapat mereka dan dengan dalil-dalil yang mereka bawa itu menjadi panduan kepada orang yang mengikut. Maksudnya macam kalau kita nak ikut mana-mana pendapat yang dah ada dah dikeluarkan tu, kita boleh ikut. Jadi kita tak nak paksa orang untuk ikut apa yang kita follow. Apa tak? Benda-benda macam tu tak perlu ada perbalahan. Tapi terhadap perkara yang macam macam kita kata tadi, contoh macam Bitcoin, ada orang nak buat, ada orang tak boleh buat. Sebab dia buat tu sebab dia kata ada dalil yang mengatakan boleh, contoh kan. So kita tak nak paksa dia. Tapi kalau untuk kita, kita kena clear lah. Benda tu membawa kesucian pada din tak? Benda tu membawa kesucian pada diri kita tak? Benda tu. Masa contoh lagi kan, ada kalau ada ustaz dia cakap macam pewarna. Dulu kan ada satu pewarna merah ni dia ambil daripada serangga. So dia orang ni akan letakkan pewarna tu daripada serangga tu dalam bahan kosmetik lah, macam gincu kan. So kalau dekat Brunei dia kata serangga tu dia haram. Kan dia tak boleh dijadikan sebagai pewarna tambahan tu. Kalau kalau kita punya ketuan punya mufti cakap halal pula. So maksudnya kat situ ada khilaf lah kan. So kita ni kena memelihara diri kita lah daripada baik aku tak payah pakai. Senang macam tu. Lepas tu apa lagi macam ustazah pakai makeup macam tu kan. Macam benda-benda tu dia bukannya benda yang maksudnya bukan maksud akak, dia bukanlah benda yang haram, tapi adakah dia memelihara kesucian din? Yang kedua, adakah dia memelihara kesucian diri? Macam tu. Clear tak setakat ni? Clear Kak. Lepas tu kan ada kalau merokok ni kan haram. Macam mana nak nasihatkan orang yang merokok ni, terutamanya untuk family member. Faham. Itu satu benda kan. Benda tu jadi susah sebab semua orang tahu dia haram sebenarnya, betul tak? Tapi macam cara kita nak educate dia tu, saya kata somehow kita memang boleh cakap pasal kemudaratan pada diri tu lah. Macam tu kan. Macam kalau macam family members ni kan, dia macam susah sikit lah. Even family members akak pun smoking je. Bila kita cakap pasal mudarat kat diri pun, dia akan cakap lah, alah dia akan cakap lah macam mudarat pun bukan je sekarang, faham tak? Ada je dia orang punya perbahasan dia orang tu kan, nak menangkan apa yang nafsu dia nak buat lah kan. Tapi macam at least kita cubalah macam tunjuk macam video-video ke, macam itu akak suka lah, macam tag ataupun tunjuk-tunjuk kat adik akak kan, macam
kes-kes orang-orang muda yang smoking, lepas tu dia dapat penyakit lain, akak tunjuk-tunjuk macam tu lah, sebab diorang ni, sebab diorang dah tahu benda tu haram. So bila kita nak cakap lebih-lebih pun dia jadi macam suka hati akulah macam tu, faham tak kan. So macam untuk benda yang haram, jelas haram, memang benda tu haram. So macam macam mana kita, bila kita dah bagi tahu and dia dah tahu juga benda tu haram, kita pun tak boleh nak buat benda macam mana, kita pun tak boleh nak paksa lebih-lebih kan. Sebab dia dah tahu benda tu haram. So kita boleh educate dari segi itulah, macam tunjuk video ke, macam bagi analogi ke, macam bagi dia imagine future ke, macam tu. So tak kesian ke nanti ada anak bini, benda macam tu lah akak selalu bagi selalu fikir macam tu lah kan. Betul adik akak yang seorang lagi tu, dia dapat kesedaran, dia ni isap rokok tembakau rokok daun tu. So yang lain tu belum sedar lagi. Itulah, so macam best lah kan bila kita tahu hadis ni, dia akan buatkan kita ni akhirnya jadi orang yang sentiasa berhati-hatilah dalam perkara yang kita nak buat. Kita akan make sure adakah benda tu mendatangkan mudarat ke tak, macam tu. Faham akak, faham. Hmm. Yang untuk yang pewarna merah yang syubhah tu, Aha. nama dia cochineal ke kak? Ya, betul. Dia serangga. Oh, okey. Ya Betul. kak, baru. InsyaAllah. So kita macam tu lah juga macam sama ada kita atau adik nanti, kita kena selalu tanya diri kita kan, adakah benda tu apa orang kata membawa manfaat kepada Islam atau tak. Satu lagi, kalau dia dah lepas Islam pada diri, lepas ke tak, macam tu lah. So end up dia macam macam mana, dia akhirnya akan berbalik pada hati kita lah. Kalau hati kita sihat, macam mana, kita akan berhati-hati. Tapi kalau hati kita tak sihat, kita tak akan ada kecenderungan lah untuk kita ni berhati-hati tu. Sebab tu lah, untuk nasihatkan hati, kita kena akhirnya balik-balik kepada iman kita lah, mutaba'ah kita kan. So macam sebabnya semua ni datang daripada tindakan kita kan, lahir daripada hati kan. So kalau hati kita ni memang baik, hati kita ni selalu Allah tu besar, so kita takkan beranilah. Maksudnya kita akan fikir dulu, benda ni boleh ke untuk aku buat, adakah dia akan mendatangkan fitnah pada Islam, benda macam tu kita akan fikir dulu. Itulah, insyaAllah. Okay, kak. Sebab Islam ni dia bukan sekadar halal dan haram je kan. Macam sebenarnya kalau dulu yelah halal haram kan, tapi sekarang ni dah ada banyak perkara dalam dunia ni yang menyebabkan dia dah jadi hukum dah jadi harus, sunat, macam tu. Mantap. Kalau dulu waktu zaman Nabi memang ada halal dan haram je. Maksudnya dia orang akan follow apa yang Rasulullah follow. So dia tak ada sunat, tak ada kan. Yang ada sunnah kan. Sunnah tu adalah semua perkara yang Nabi Rasulullah buat kan. So, kalau sekarang ni ulama terpaksa bahagikan lah kepada harus, kepada sunat kan. Sebab semakin banyak isu-isu kan. Dan benda-benda khilaf, benda-benda khilaf tu lah. Okay. Faham. Ada lagi ke yang? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh je message akak, PM akak. Okay akak, jelas. Okay, Alhamdulillah. Tak pernah jumpa Tuna. Jalan datang UKM. Hari tu dah, baru je. Masa tu kenduri Kak Alia. Kenal tak? Walimah Kak Alia. Kita orang pergi RI. Ada. Ada ni. Ya, kita orang ada pergi ada ni. Ada. Ya ke? Really ya? Dok Dang jumpa. Ya Allah, siapa itu? Masya Allah. Dahlia. Okay Antuna. Ada rezeki kita jumpa lagi InsyaAllah. Warakallahu fi Kak. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Warakallahu fi Fatihah.
Okey, contoh. Kita tangguh majlis dulu. Okey, kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.